Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala tegahannya. Semoga Allah redha memandang kita dengan pandangan rahmah dan keampunannya. Allahumma amin. Pada hari yang mulia ini, hayatilah khutbah yang bertajuk, banggakah kita menjadi tukang viral fitnah di media sosial? Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada zaman serba moden dan canggih ini, gejala fitnah berleluasa dengan semakin pantas. Ditambah lagi dengan adanya pelbagai platform media sosial dan internet di hujung jari. Penyakit hati yang telah berwujud sejak turunnya Nabi Adam AS atas muka bumi ini, kini nampaknya semakin menjadi-jadi. Jika dahulu fitnah disebarkan secara telinga ke telinga atau melalui lisan, mungkin mengambil masa yang agak lama untuk disebarkan. Tetapi kini, ia hanya mengambil masa beberapa saat sahaja untuk tersebar ke seluruh dunia. Fitnah tersebar melalui hujung jari sahaja dengan menggunakan telefon pintar atau skrin komputer yang membolehkan siapa sahaja yang menciptakan suatu fitnah dan menyebarkannya kepada semua orang. Hal ini bukan sahaja memburukkan maruah mangsa fitnah, malah lebih malang lagi, ia mampu membawa kepada penyakit sosial yang buruk dengan berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat. Hadirin sekalian, pernahkah kita terfikir apakah akibat yang akan menimpa mangsa fitnah tersebut? Apabila kita tidak tahu hujung pangkal suatu cerita, tetapi kerana hendak menjadi tukang viral fitnah, maka kita tidak mempedulikan larangan-larangan agama kita. Allah SWT telah mengingatkan kita dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah, yakni selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Oleh itu, jika kita terbaca sebarang posting yang tidak dapat dipastikan kesahihannya, nasihatilah rakan kita yang berkongsi posting tersebut. Namun jika kita tidak mampu menasihatinya, maka kita buangkan sahaja tanpa memberi sebarang respon. Samalah dengan mesej berantai copy paste dari grup sebelah yang kita selalu terima di grup WhatsApp. Ini semua perlu diabaikan dan buang saja untuk mengelakkan kita sama-sama berkongsi maksiat dan dosa tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Asim bahawa Rasulullah SAW bersabda, cukuplah bagi seorang itu digelar pendusta apabila dia menceritakan semua yang didengarnya tanpa bertabayun, yakni melidiknya. Riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terfikirkah kita tentang nasib individu yang menjadi mangsa fitnah? Bagaimana agaknya dia ingin berdepan dengan masyarakat dan negaranya, bahkan seluruh masyarakat dunia mengecam dan menghina maruah dirinya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang telah berikrar dan bersaksi menyatakan patuh kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW melalui ucapan 2 kalimah syahadah, tidak sepatutnya terlibat sama dalam menyebarkan fitnah tersebut. Ingatlah amaran yang keras daripada Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang suka hebatkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahuinya. Cubalah kita letakkan diri kita di tempat mangsa fitnah tersebut. Apakah perasaan kita jika kita difitnah dengan suka hati sehingga menjejaskan maruah kita? Ingatlah amaran Nabi SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda SAW bersabda, zaman akan semakin dekat, dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan ke dalam hati sifat kikir dan akan banyak lagi al-hajj. Mereka yakni para sahabat bertanya, apakah al-hajj? Wahai Rasulullah,
Baginda menjawab, Al-Hajj itu pembunuhan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, justru sebagai umat Islam, jauhilah kerja-kerja penyebaran fitnah ini. Janganlah kita merasa seronok menularkan berita-berita yang tidak tahu kesahihannya hanya semata-mata untuk menjadi juara di laman sosial. Akibatnya sangatlah berat. Antaranya, yang pertama, hilangnya kepercayaan dan tergolong dalam orang-orang yang fasik. Allah beriman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat keempat. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan, yakni zina, kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Kedua, hilangnya ganjaran syurga bagi penyebar fitnah. Di akhirat kelak, orang-orang yang membuat dan menyebar fitnah ini tidak akan mendapat balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga orang yang suka menyebar fitnah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, menempah neraka jahanam. Pembuat fitnah akan menjadi penghuni neraka jahanam. Manakala orang yang menyebar dan mempercayai fitnah tersebut akan juga menerima dosa dan balasan yang sama. Oleh kerana betapa buruknya kesan terhadap kehidupan umat Islam akibat daripada penyebaran fitnah, maka marilah sama-sama kita berusaha menjadi orang-orang yang sentiasa menyebar kedamaian dan saling memperkukuhkan persaudaraan. Jadilah sebagai seorang mukmin yang sejati. Hadirin sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu, yakni yang bertingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara yang berikut. Yang pertama, umat Islam perlu sedar bahawa melakukan dan menyebarkan fitnah adalah berdosa besar dan menjerumuskan diri ke lembah kehinaan. Kedua, umat Islam perlu tahu bahawa diam itu lebih baik, bercakap apa yang perlu dan sebarkan yang bermanfaat sahaja. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga lisan dengan baik dan bijak supaya dilindungi dan diridai Allah SWT di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, umat Islam perlu sedar bahawa meskipun pintu taubat itu terbentang luas, ia ada tarikh akhirnya, maka segerakanlah bertaubat kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka jahanam, yakni kerana perbuatan buruk itu, dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat. Surah Al-Buruj ayat ke-10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة المشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظك وبقاياك السمرانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان شرف الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أرني العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمين شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت الأمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد.
اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمهان بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.